Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk kali ini saya nak tunjukkan cara kita nak install plugin ke Lumion dari Revit, dan juga kita nak masukkan model dari Revit. Macam mana kita nak import masuk model daripada nak export lah daripada Revit ke Lumion. Okey, kita start dengan, saya dah buka Revit. So model daripada yang Encik Lee passing dekat saya adalah pejabat komuniti yang dibuat dari Revit 2019. Jadi apa yang saya kena buat adalah, first kali dia akan tanya untuk upgrading. So saya kena bagi masa sekejap untuk Revit 2021 ni terima model dan upgrade kan daripada 2019 ke 2021. Okay, masa yang sama saya dah buka Lumion 8.5 yang mana saya dah tunjukkan cara kita nak install dia sebelum ni dalam video yang terdahulu. Okey, untuk Lumion bila kita buka, dia akan ada 3 main menu dekat atas. First kali dia punya start menu, dia ada example dan juga dia ada load scene. Benda yang kita simpan, kita save akan duduk di sini. Benda yang example yang dia bagi ni adalah contoh saja. Kita boleh buka tengok dan kita boleh edit, save, dan kita boleh gunakan dia macam orang kata, kalau trial kita nak try bermain-main dengan model, kita boleh buka kat sini lah. Tapi kalau ada model yang besar, dia akan berat lah. Okay, ini start ni adalah basic untuk semua version. Dan dia ada versi yang plain, kosong. Ada lantai yang warna hijau, langit saja. Bukit apa semua tak ada. Yang bawah ni ada mountain range, ada bukit-bukit di keliling dia. Yang ni dekat dengan tasik, ada tasik. Ada yang sunset ni bawah dia kosong. Tak silap saya macam tak ada apa. Night ni waktu malam. White ni bawah dia plain, semua white. Benda dia langit. New Ocean Learning ni dia tak aktif lah sebab saya tak connect ke server. Dan seperti yang saya tunjuk sebelum ni, dalam setiap Lumion dia ada dia punya test capability dia. Dia tunjuk computer speed dia. Macam saya ni memang pakai laptop too slow. Okay, tak apa, tak ada masalah. Too slow still boleh pakai. Cumanya dia beritahu jangan harap lah kita nak pakai dengan perasaan rasa nak main laju-laju kan. Dia kena slow and steady, relax. Dan saya pilih satu, iaitu yang plain. Okay, saya pilihkan model plain. Masa yang sama saya buka Revit. Okay, Revit saya tadi model yang daripada 2019 dah di-convertkan masuk ke 2021. Okay, ni model pusat komuniti yang mula-mula sekali Cik Lee ada pass kat saya. Dan saya nak tunjukkan yang pertamanya macam mana kita nak install dulu dia punya plugin Lumion ni. Okay, Lumion ni bila kita klik sini ada satu Lumion. Yang belum install tak ada lagi. So cara dia senang saja. Saya dah tunjuk dalam kelas yang terdahulu, tapi saya refresh dalam waktu video ni. Saya type sini Lumion, Revit to Lumion. Revit to Lumion. Okay, Revit to Lumion dekat Google. Kemudian dia bagi terus link download Lumion Live Sync for Revit. Okay, dekat sini kita scroll down. Kalau saya kecilkan sikit lah. Okay, kita boleh tengok dekat sini dia ada bagi tahu older download link. Maknanya kalau kita guna Revit lama-lama 2016, 2015, 2014 dan sebagainya, dia ada compatible version dengan Lumion yang terdahulu juga, yang 5.0, ada yang 6.0, ada yang 8.3 dan sebagainya. Kita kena download link yang tertentu ini sekiranya awak menggunakan Revit 2016 dan ke atas, serta Lumion yang digunakan juga adalah yang versi 8.3 ke 11, iaitu yang ke atas. Kita boleh gunakan yang latest download link ni, iaitu Revit 2016 dengan Lumion minimum 8.3. Okay, so saya dah download yang ini, install yang ini, refresh ataupun kita restart balik kita punya Revit. Adalah plugin ni kat sini. Okay, plugin ini pun tak usah. Bila saya klik start live sync, bagi dia masa sikit, dia akan onkan live sync. Dan live sync ni akan tally dengan Lumion. Okay, apa yang kita buat dekat live sync akan keluar terus kat Lumion ni. Yang mana, okay, katakan saya buka ke sebelah-sebelah lah Alright. Sorry, laptop saya tak laju sangat. Dia bolehlah cukup-cukup makan. Okay, saya letak sebelah-sebelah, senang.
Awak semua lebih terror dari saya sebenarnya. Saya tahu student-student sekarang ni ini adalah makanan student-student sekarang. Komputer ni cumanya kena banyak praktis je. Okay, right. Ini pun saya alih properties ni ke sini. Right. Okay, model ni apa yang saya buat kat sini akan appear dekat Lumion live sync. Kalau tak nak live sync, kita boleh export dia juga. Export dia, kita klik export. Dia tanya surface smooth, nak normal atau height dan sebagainya. Kita boleh setting kat sini. Ambil normal dah mencukupi. Tekan export. Bila tekan export, nanti dia akan hantarkan ke dalam bentuk file Collada. Yang mana file Collada ni boleh diimport ke Lumion pun boleh juga. Okay, saya try export saya exportkan ke desktop. Save. Okay, yang ni katakan saya offkan live sync. Saya off live sync ni saya off. Okay, yang ini saya buka yang baru. New. Okay, explain. Right. Yang saya export tadi dah keluar dah masuk dari sini. Namanya pejabat community Saril .dae. .dae ni maksudnya file version Collada. Okay, saya buka dekat Lumion. Cara Lumion ni pula, Lumion ni best sebab paparan dia simple. Atas ni ada berkaitan dengan scene layer yang saya jarang-jarang guna. Tapi untuk permulaan saya tak nak tunjuk lagi. Dekat kanan ni awak perasan tak? Dia ada bagi tahu M untuk move. Shortcut punya item dia letak kat sini. Shortcut dia beritahu move model M. N untuk move model along X axis only. G apa benda, F apa benda. Alternate ni untuk kita movekan secara model nak copy dia. Alternate, kena tekan alternate. Bila kita tekan move, tekan alternate, dia akan copy. Tekan shift, dia akan keep the same height, ketinggian yang sama. Kalau control, dia akan drag box selection. Untuk orbit. Okay. Tapi saya jarang guna ni. Untuk mouse pula, kita boleh scroll untuk zoom in dan zoom out. Untuk gerakkan ke kiri dan ke kanan, kalau kita tekan right click, dia akan jadi viewing. Pada masa kita berada di spot yang sama, kita hanya viewing saja. Viewing kiri dan kanan. Kalau kita gunakan yang roller, kita klik kat roller, dia akan jadi macam pen. Okay, panning. Macam tangan pegang, tarik kat dan saya boleh combinekan dengan controller dekat keyboard. Kalau W untuk pergi depan macam main game, S untuk ke belakang, A untuk ke kiri, D untuk ke kanan. Okey, dia bagi tahu kat sini. WASD, movement key. Kemudian untuk ketinggian, Q dan E. Q untuk naik atas, E untuk turun bawah. Space untuk tekan slowkan speed. Dia slowkan. Speed dia slow sikit. Kalau tekan shift dia akan speed up, dia laju. Tekan shift dia laju. Okey. Kemudian dia cakap juga kalau tekan shift dengan space rentak, dia akan jadi double speed up. Okay, dia akan jadi laju yang speed up 2 kali ganda. Right. Okay, itu sebagai penggunaan kita punya controller dia. Yang mana di bawah ini adalah kita punya item untuk dia punya library. Controller move, sizing, nak besar kecil, nak changing height dan nak rotate. Ini dia punya context menu dan nak delete kat sini, trash dia. Ini dia punya, bila kita klik kat pada mana-mana button library, dia akan keluar kat sini. Kita boleh besarkan dan tengok pelbagai jenis library yang ada kat sini. Tak terlalu banyak tapi bolehlah nak pakai. Okey, bila kita bawakan cursor kita ke kiri, dia akan keluarkan 4 lagi button yang lain. Itu atas sekali weather, berkenaan dengan cuaca. Awak boleh control panas, awak nak siang dan malam, awak nak control malam ke bawah, nanti dia akan jadi malam. Awak nak siang, naik balik ke atas, so dia pergi siang. Awak nak control awan, awak nak lebatkan awan, awak nak kurangkan awan, awak nak tukar jenis awan, awak nak jenis status, awak nak jenis cumulonimbus, awak boleh control dekat sini. Awak nak kurangkan intensity lighting, awak boleh kurangkan kat sini, boleh tambahkan intensity lighting kat bawah ni. Okay, ini dia punya orientation matahari kita.
Kalau kata awak set dekat sini, orientation matahari awak tu dekat sini. Okay, right. Nak senja kan. Ni dah malam dah pula. Katakan nak senja, kemudian awak tengok awak pusing kat orbit di bawah ni. Sorry, dia slow sikit sebab laptop saya dia tak berapa laju. Matahari tu berada di situ. Okay, saya buangkan ni, kita tengok matahari. Okay, ada cahaya di situ. Memang matahari tu kita boleh control dia untuk dalam environment Lumion ni lah. Okay, yang bawah dia next landscape. Landscaping ni boleh turun naik. Awak boleh cuba kemudian. Saya tak nak tunjuk lagi. Okay, saya cuma nak cara export je dulu. Sorry, termasuk sini pula kan. Untuk export, kita klik pada object. Import lah, daripada Lumion kita import. Daripada tadi Revit kita export keluar. Sekarang ni boleh Lumion nak import masuk. Klik pada object dan klik pada ikon import. Yang ni, gambar file ni. Gambar file dengan disket ni. Disket yang orang dah tak guna sekarang ni kan. Tapi dia kekalkan juga identiti disket ni. Okay, import. Kemudian kita cari, kita letak kat mana tadi. Kita export, kita letak dekat desktop. Okay, kita jumpa dan kita klik open 3D object file. Kemudian dia cakap provide a different name for your imported model. This one already exists. Tadi dah ada sebab tadi kan saya buat live sync direct kan. So saya namakan sebagai projek pejabat community 2. Saya save. Add to. Okay, dia akan keluarkan macam ni. So part C dia, dia akan keluarkan reference box dulu warna kuning ni. Bila kita klik, model kita duduk sini. Alright. Kan saya cakap tadi, kita boleh gunakan Q untuk naik, dan S untuk belakang. Kita boleh try belajar untuk pusing model kita, tengok, belajar dulu untuk control environment dalam Lumion. Belajar dulu control environment dan familiar, bagi terbiasa. Zoom out, zoom in, control dia. Once kita dah biasa, macam mana awak pakai AutoCAD, macam mana awak pakai SketchUp, benda ni sama, lebih kurang je, tak susah. Okay, apa yang kita boleh buat nanti sebelum kita export, kita boleh tukarkan material. Tapi disebabkan dalam ini materialnya kita tak set dekat Lumion tadi, jadi kalau kita tukar satu, yang lain semua ikut. Contoh dia, saya klik pada yang atas daripada objek, iaitu materials. Saya klik pada materials, saya hoverkan kepada kita punya model dan dia akan tukarkan. Contoh dia detect ni default roof. Okay, saya klik default roof, dia akan keluarkan yang ini dan kita carilah roof. Ini dia punya material library. Okay, katakan saya cari ni sebagai outdoor roofing. Outdoor roofing, saya klik. Okay, dia akan ditukarkan kepada roof. Cuma yang tak bestnya adalah dia detect satu layer penuh termasuk dengan dia punya apa sepatutnya yang jadi kita punya papan cantik ni, semua dia tukar sekali. Sebab dia consider ini adalah roof. Kalau kita yang terbaiknya nanti, kita akan set material dulu di dalam Revit. Dan material tu berada pada objek tertentu saja, pada plane tertentu, dan plane tertentu saja yang akan affected, akan berubah. Okay, kalau ini sebagai pengenalan, kita boleh cuba-cuba, tak ada masalah. Okay, right. Katakan saya tukar macam ni. Okay, right. Scale, relief, color, show extend setting. Okay, saya klik pada show extend setting. Pasal tak ada orientation. Kalau tadi kita klik saja kan, heading dia ni awak boleh tukar dia juga. Mungkin dia tadi tak betul dia punya kedudukan heading dia. Cara tukar dia dekat sini. Oh, saya ingat. Alright. Okay, katakan saya setuju dengan ini, saya puas hati, saya dah boleh tukar yang lain pula. Saya klik pada objek yang lain, itu default wall. Saya nak wall dia berwarna. Okay, saya pilih color berwarna kuning. Okay, right. Smart ke kuning? Tak kisahlah kan, testing kan. Okay, sorry, dia punya ni agak slow. So saya kena tukarkan dia punya ni kejap lagi, viewing dia.
Okay, sebelum last sekali saya tukarkan default floor. Saya klik dulu pada default floor. Saya cari outdoor tiles, ada tak? Ataupun flooring. Tak ada. Tak ada. Indoor, ada tak? Tiles. Okay, tiles. Okay, tiles. Saya nak cari tiles yang simple saja. Okay, ni ada pilihan lagi. Banyak pilihan. Taklah nak klik je. Okay, katakan saya nak tiles yang berwarna cerah. Ni macam tiles bilik air. Tak nak ni. Nak dekat sikit. Ni pun tiles bilik air kan. Tiles yang besar pun cantik kalau untuk lobby lah. Oh, ni pun bilik air juga. Banyak bilik air punya tiles. Oh, betul lah indoor. Sorry. Ni semua indoor kan. Stone pun ada. Ni nampak lebih nice. Okay, katakan saya pilih yang ni. Right, saya nak render ni. Okay, ni kalau dah okay, klik right, save. Kita akan savekan dia. Dan kalau kita rasa berat penggunaan laptop kita, awak boleh klik pada setting. Daripada setting dan kurangkan editor resolution dia. Editor quality jadikan 1 bintang saja. Editor resolution ambil paling rendah. Dan klik ok. Dia punya view dia akan sedikit nampak kurang memuaskan waktu kita editing, tapi bila kita render dia akan jadi cantik. Jangan risau. So lebih laju sikit untuk editing je. Okay, katakan saya nak letakkan 1-2 pokok, sekadar nak bagi nampak naik seri dulu. Saya klik balik semula pada objek dan saya cari nature, objek pokok nature. Okay, lepas ni awak boleh buat sini, awak boleh tambah sendiri. Okay, saya klik pada sample dulu. Ada banyak jenis pokok yang ada. Boleh kita pilih yang mana kita berkenan. Katakan saya nak pokok palm. Pokok palm ni kategori adik-beradik pokok kelapa juga kan. Saya pilih satu. Saya letak kat sini. Ni dekat Malaysia punya penggunaan kan. Jadi kita ambil lah pokok-pokok yang ada dekat Malaysia kan. Okay, kita letak dulu. Kita boleh susun kemudian, tak ada masalah. Alright. Okay, katakan ini adalah pokok-pokoknya. Kemudian saya nak move. Katakan saya klik pada move. Kita boleh move dia. Move pada mana kita nak. Macam klik pula macam tu kan. Okay, cantik lah macam ni. Boleh lah. Okay, katakan ini adalah kita punya setting yang kita nak export keluar. Caranya ini untuk buat foto. Kita nak JPEG, keluarkan output JPEG. Yang bawah ni kita nak keluarkan output movie animation. Yang ini kita nak keluarkan output 360 panorama. Dia boleh render keliling. Sekali klik dia renderkan 360. Okay, kita ambil yang foto dulu. Foto kita belajar dulu yang foto. Okay, foto. Ini adalah dia punya scene ataupun saving scene yang kita nak. Contoh dia katakan saya nak snap gambar angle ni scoping. Okay, dia akan snap scoping. Katakan saya nak angle berikutnya. Ini adalah kepingan gambar kedua. Ini saya akan klik ini store kamera. Okay, right, dia simpan lagi. Jadi seberapa banyak kita nak, kita boleh buat. Dan kita boleh render yang sekaligus, semuanya sekali pun boleh, tak ada masalah. Ataupun nak render satu-satu pun boleh. Okay, so katakan saya ambil angle yang ini. Dan atas ni ada lagi setting yang kita boleh buat. Saya tak tunjuk lagi. Saya nak render ni saja. Nak tunjuk yang ni je dulu. Okay, saya klik pada kamera dan saya klik pada render photo. Okay, render photo. Dia tanya nak render photo set ke? Photo set ni dia render semua yang kita boleh pilih. Kalau tak nak, kita boleh pilih yang mana kita nak saja. Ataupun current shot, maksudnya kita nak yang sekarang kita tengah select. Ada 4 pilihan render current shot, iaitu email versi gambar kecil sikit. Desktop dia besar sikit, lebih kurang size desktop kita punya resolution. Print version ini lebih kurang size A3 saya nampak 384. Size A2 pun boleh ni sebenarnya render print. Poster ni lebih besar lagi 7680 darab 4320. Dia akan lama sikit lah, tapi gambar kualiti dia berresolution besar kan. Ok, katakan saya ambil yang ini je, desktop. Dan saya save dekat desktop. Nama dia cubaan 1. Contoh cubaan 1. Ok, kalau komputer kita laju,
biasanya tak lama, dalam beberapa minit lah. Kalau kita tak letak efek, kalau ada efek lighting, efek hujan, efek yang melibatkan partikel halus, dia akan lama. Tapi kalau kita tak ada editing apa-apa, sekejap je dia ready, dia dah siap lah. Okay, ni adalah hasil rendering pertama saya yang menggunakan Lumion. Awak boleh cuba. Okay, alright, selamat mencuba, dan kalau ada masalah boleh contact. Bye.